gangguan luar tu lah. So, kalau kata kamu rasa macam ada bunyi kipas kuat ke kat belakang, bagi tahu cikgu je. Okay, so selamat tengah hari. Assalamualaikum. Kita boleh mulakan kelas kita. So macam biasa kita akan start kelas hari ni dengan fast review. So fast review minggu ni kita buat topik set. Jadi cikgu dah terang kat kamu tentang gambar rajah band. Kemudian kita dah tengok balik operasi-operasi set. So hari ni cikgu tunjuk satu contoh soalan sebenar SPM. Okay, untuk kertas satu. Soalan objektif, nampak ada pilihan jawapan A, B, C, D. So ini untuk kertas satu soalan objektif. Jadi kita tengok, cikgu bacakan dulu soalan, kemudian sekejap kita bincang apa jawapan untuk soalan ya. Rajah 12 ialah gambar rajah van. Okay, nampak ada gambar rajah kan? Kita tahu dah ini gambar rajah van. Macam mana nak kenal gambar rajah van ni? Ada je tanda set semesta, ada label-label set. So ini Venn diagram lah gambar rajah van. Yang menunjukkan set semesta, set P, set Q dan set R. Nah, mana P? Ini P. Mana Q? Tengah-tengah Q. And then which one R? Yang ni R. Kamu kena fahamkan lah gambar rajah ni kalau diberi. Okay, soalan dia duduk kat bawah ni. Set, macam mana nak baca ni? Kita ada dalam kurungan P kesatuan Q bersilang dengan R pelengkap. Ada 3 tanda ni. U, N dengan tanda koma. So siapa ingat lagi kalau U ni apa keyword dia? Apa keyword kalau U? Smile. Semua, good. Okay, semua. Okay, kalau N, set, apa keyword dia? Sama, okay, good. And then yang last sekali, koma, pelengkap. Apa keyword dia? Siapa ingat? Semua, sama, apa lagi satu? Selain. Oh, kejap ah. Boleh dengar dah suara cikgu? Dengar tak cikgu? Lain cikgu putih tadi. Enggak ah, okey, set. Cikgu kena connect balik skrin cikgu. Okay, good. Selain, kalau kata ada tanda koma tu, bermaksud selain. Kamu faham kan selain tu apa? Selain tu maksudnya contohlah, selain pelajar kelas 5KM3, orang yang duduk di kelas 5KM1, 5KM2, 5KM4, itu selain lah maksudnya. Okay, so balik kepada soalan. Ni soalan kita. P. Yang ni kita ubah tepi sat. Okay, jadi ini yang diminta kamu cari. Lorek, dia tak minta suruh lorek lah sebabnya ini bukan soalan subjektif. Kamu nak lorek, kamu pilih jawapannya betul. So dia kata pilih kawasan untuk P, Q bersilang dengan R pelengkap. Okay, nak mula dengan mana? Mula dengan kurungan. Mesti start dengan kurungan. Okay,
So kurungan sekarang tengok dulu P, tengok dulu Q, tanda apa ni? Tanda semua. So bermaksud kamu pilih semua nombor yang ada dalam P dengan semua nombor yang ada dalam Q. So nombor apa? 1, 2, 3, 4. Okay, dalam exam kamu pun senaraikanlah dulu. 1, 2, 3, 4. Okay, buat tanda ni. Kemudian kat belakang kamu ada ni pula. R pelengkap. Okay, maksudnya selain daripada R. Ini kawasan R. So kalau kita nak selain daripada R, nombor apa yang kita nak ambil sekarang? Kita tak mau R, kita nak selain R. 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3. So final answer, macam mana nak buat ni? Tengok tanda yang terakhir, tinggal apa? Tanda sama. So kena pilih apa? Kena pilih nombor yang sama lah. So kalau kamu tengok apa jawapan kamu kalau kamu pilih nombor yang sama antara 1, 2, 3, 4 dengan 1, 2, 3 ni. Okay, jawapan yang betul ialah A, good. So nampak, dalam exam kadang-kadang dia bagi juga tentukan kawasan apa semua ni. Tapi dia tak suruhlah kamu lorek. Macam mana dia nak buat kamu tentukan kawasan? Dia akan wakilkan dengan nombor. Kemudian kamu carilah kawasan mana untuk operasi yang diberi. Pilih jawapan yang betul. Okay? Clear tak? So dalam exam, ini antara contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bab set yang mungkin akan disoal. Kita tak semestinya soal-soalan ni lah sebab kita pun tak tahu soalan SPM macam mana keluar nanti kan. Bukan cikgu yang buat. Kalau cikgu yang buat senang, cikgu bagi soalan yang senang juga kamu bagi dapat lulus semua. Tapi sebabnya SPM ni bukan cikgu yang buat, so kita tak tahu macam mana kita kena prepare. Banyakkan latihan supaya kamu tahu, okay, soalan bentuk macam ni apa yang kamu kena buat. Soalan bentuk yang lain pula apa kamu kena buat. Okay, sebab itulah tujuan kita buat ulang kaji bermula dari sekarang. Okay, kita dah siap ulang kaji hari ni. Nanti macam biasalah cikgu akan share gambar ni dalam grup. Kamu boleh tengok balik, ulang kaji sendiri, fahamkan lagi sekali. So lepas ni kalau kamu ada buku latihan sendiri yang kamu beli di kedai buku, di Popular ke di mana-mana ke kan, bolehlah cuba buat soalan yang berkaitan dengan set. Okay, jadi kita teruskan kelas kita dengan bab 7. Kita tak habis lagi syllabus ni. So untuk hari ni, apa yang kamu nak belajar, tengok dulu standard pembelajaran, kamu akan belajar macam mana nak membanding dan mentafsir serakan data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan, and then seterusnya kamu nak buat kesimpulan. Kita dah belajar dah histogram dan kita dah belajar dah tentang poligon kekerapan. So sekarang kita nak tengok apa yang kamu boleh baca dari histogram dengan poligon kekerapan tu. Macam mana nak baca? So nak baca tu yang pertama kamu kena tahu bentuk. Okay, kriteria kejayaan kamu mesti boleh menyatakan bentuk taburan histogram ataupun bentuk taburan untuk poligon kekerapan. Okay, yang kedua, kamu juga boleh membuat kesimpulan. Kalau kata boleh buat kesimpulan berdasarkan apa? Nama apa tu? Bentuk graf yang diberi, kamu buat kesimpulan, kamu nyatakan kesimpulan kamu. Dari situ cikgu boleh tentukan sama ada kamu dah menguasai ataupun belum menguasai standard pembelajaran hari ini. Okay? So, apa yang kamu nak buat? Ini cara nak membanding dan mentafsir serakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Okay, jadi perhatikan kita dah belajar dah tentang histogram dan kita dah belajar dah tentang poligon kekerapan. So sekarang kamu dah kena ada idea dah. Okay, bentuk macam mana histogram dan bentuk macam mana poligon kekerapan. Okay, dah tahu dah bentuk, kita nak tengok apa maksud kalau bentuk histogram kamu macam ni. Atau apa maksud kalau bentuk histogram kamu diberat sebelah atau berat ke bahagian kanan. So perhatikan dekat sini. Kita akan belajar tentang bentuk taburan data. Ada berapa jenis bentuk? Ada 2 bentuk yang utama. Yang pertama kita panggil sebagai simetri. Yang kedua kita panggil sebagai pencong. Okay, jadi apa bentuk simetri ni?
Kalau kata kamu ada graf yang bentuk dan saiz taburan hampir sama kiri dan kanan, itu yang kita panggil sebagai simetri. So macam mana nak kenal bentuk sama kiri kanan ni? Okay, contohlah ni histogram kamu kan. Kamu ambil lah pembaris ke, kamu gariskan, bahagikan histogram kamu bagi dua bahagian. Dia ada bahagian kiri, dia ada bahagian kanan kan. Okay, cuba tengok bentuk dia kiri dan kanan. Dia lebih kurang sama aja bentuk. Dari atas turun bawah. Kemudian yang ni pun sama dari atas turun bawah. Kalau kita lipat dua, okay, kamu lipat dari kiri ni, kamu lipat pergi ke bahagian kanan dekat tengah-tengah, macam lipat atas tu, kamu akan dapat bentuk yang bertindih yang sama. Sama juga kalau kata dari kanan ni, kamu lipat tindihkan atas belah kiri ni, kamu akan dapat bentuk yang lebih kurang sama. Okay, tindihan dia lebih kurang sama, ini kita panggil sebagai simetri. Satu lagi, kamu ada histogram yang tinggi dia sama saja. Bukan sama tu bermaksud kena sama lah semua, tak. Hampir-hampir sama. Kalau cikgu bahagi dua ni kan, tengok kiri, kanan, dia hampir-hampir sama aja. Dia tak ada pun satu palang hak tiba-tiba duduk kat bawah ni. Lepas tu tiba-tiba naik atas tinggi lebih daripada hak lain. Tak ada. Semua lebih kurang sama. So ini pun jatuh dalam kategori simetri. Tapi dia ada nama dia sendiri. Okay, ada nama dia sendiri. Apa nama dia? So kalau kata bentuk macam loceng macam ni, kamu pernah tengok kan, pernah pergi tak kedai? Kadang-kadang kamu pergi kedai kan, atas dekat kaunter tu dia letak loceng, okay, kamu pun tekan ting untuk panggil dia punya pekerja kan. Bentuk macam loceng yang tu. Kamu jangan duk bayang loceng loceng hak dekat rumah kamu, pergi rumah kawan kamu nak panggil dia keluar, kamu tekan loceng dekat pagar tu, bukan. Ini loceng yang berbentuk macam ni lah. Biasa tengok kan loceng bentuk macam ni. Okey, kemudian ini yang dipanggil bentuk loceng. Kalau yang tinggi dia lebih kurang sama ni, kita panggil sebagai seragam. Clear? Ini kalau simetri. Macam mana pula kalau kata bentuk tu tak simetri? Kita tak panggil tidak simetri ke apa, kita panggil dia sebagai pencong. Macam mana nak baca ni? Pencong. So, satu histogram lebih panjang dari hujung yang lain. Okay, satu hujung tu dia akan lebih panjang berbanding hujung yang lain. Kalau kamu tengoklah histogram kamu, dia ada hujung belah kiri, dia ada hujung belah kanan. Okay, hujung belah kanan ni dia tinggi daripada belah kiri. Belah kiri ni dia tinggi dari belah kanan. So kalau kata dia tak seimbang, satu tinggi, satu rendah, ini dipanggil sebagai pencong. Yang ni pun sama, dia tak seimbang. Belah ni rendah. Okay, belah ni tiba-tiba dia naik tinggi. So tak sama, jatuh dalam kategori pencong. Okay, so macam mana nak kenal nama pencong ni tak? Dia ada kanan, pencong ke kiri. Okay, cikgu ajak kamu cikgu buka kamera, kamu tengoklah tangan cikgu. So macam mana nak tentukan dia pencong ke kanan ke kiri tu, kamu akan guna genggaman tangan. Macam mana nak guna genggaman tangan ni, ibu jari kamu ni, kamu akan halakan dia ke arah graf yang rendah. Okay, graf yang rendah kamu halakan kamu punya ibu jari. Contohlah untuk yang ni. Kamu genggam tangan kamu, so graf kamu rendah belah kanan kan? Letaklah ibu jari kamu belah kanan. So genggam tangan, kalau ibu jari ke kanan, itu pencong ke kanan. Okay. Kalau yang ni pula, okay, genggam kamu punya tangan. Tangan cikgu hilang, tinggal ni je. Genggam tangan kamu ke kiri. Okay, ke kiri, sebab apa ke kiri? Sebab dia jatuh ke bahagian kiri kan. Ini pencong ke kiri. Clear tak? Buka kamera. Faham tak beza antara simetri dengan pencong sekarang? Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Kalau nak tanya soalan, tekan je raise hand button tu, cikgu jawab soalan kamu. Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan soalan contoh. Okay.
So kadang-kadang dalam exam dia tak tanya lah, okey namakan bentuk graf ni. Dia akan bagi dalam situasi. So kamu kena faham, bacakan dulu soalan baru kamu boleh jawab soalan yang diberi tu. Kita ada sekarang rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Okay, ada dua histogram. So ini untuk gaya kuat lentang, yang satu lagi untuk gaya bebas. Okay, gaya kuat lentang, gaya bebas. Yang gaya kuat lentang warna pink, yang gaya bebas warna kuning. A. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. So dia tanya bentuk apa sekarang? Cikgu zoom gaya kuat lentang. Bahagikan kamu punya graf dulu, kiri dan kanan. Ada tak satu bahagian yang berat sebelah? Tak ada. Okey, sama je lebih kurang dua-dua. Dia dari tinggi turun ke rendah, dari tinggi turun ke rendah. So bentuk apa nama ni? Kalau kata graf kamu bentuk seperti ini. Apa nama bentuk ni? Siapa ingat? Tadi baru je cikgu terang ada 4. Pencong kanan, pencong kiri, loceng dengan seragam. So antara 4 tu apa nama bentuk ni? Siapa boleh jawab? Ke? Ada siapa-siapa nak try? Suarni ke? Suarni bentuk apa ni Suarni? Hello, ada tak ke senyap je ni? Syazana ke? Felicia? Bentuk apa ni Felicia? Cikgu terang ada 4 tadi kan? So kalau yang ni bentuk apa? Cikgu dah lukis dah naknya. Jawapan dah ada dah dekat skrin cikgu lukis. Yes, bentuk loceng. Kenapa bentuk loceng? Tengok kamu tak payahlah susah-susah nak lukis apa dia punya graf macam ni sebenarnya. Tapi kalau kita lukis baru kita nampak. Oh, seperti loceng. Macam mana nak lukis ni? Dia bukan kena ukur ke apa, tak ada. Kamu hanya tengok bentuk dia dari rendah, naik tinggi, naik tinggi, naik tinggi, turun balik rendah, rendah, rendah. So, dia tak ada cara nak lukis loceng ke apa, tak ada. Sebab kamu tak kena lukis peloceng ni. Kamu hanya kena identify sahaja. Loceng ke, seragam ke, pencong ke. So kamu tengok bentuk dia. Kalau nampak macam bukit dekat tengah-tengah, ini loceng. Okay. So jawapan yang ni yang pertama, bentuk loceng. Dalam exam kamu pun tulis lah. Bentuk loceng. Okay, macam mana pula kalau yang ni? 100 meter gaya bebas. Okay, bahagikan kamu punya graf. Ada kiri, kanan. Tengok ketinggian dia dulu. Kiri dan kanan lebih kurang sama. Oh, bentuk apa ni? Kiri, kanan lebih kurang sama je tinggi dia. Dia lebih kurang sama tu bukan bermaksud sama sebiji ah. Dia mungkin ada satu hak tinggi sikit, satu hak rendah sikit, tapi dia takkan ada satu yang terlampau rendah ataupun satu yang terlampau tinggi. Okay? So sekarang bentuk apa ni nama dia? Kiri kanan lebih kurang sama tinggi. Vira lah pula. Vira senyap je lah ni dalam kelas. Bentuk apa ni Vira?
Bentuk apa ni sekarang dekat skrin ni? Kita ada belajar 4 bentuk kan tadi kan? Bentuk segi empat, tak ada. Dia ada 4 jenis je tadi cikgu ajak. Sama ada loceng, seragam, kemudian pencong, kiri, pencong kanan. Ada 4 ni je. Dia tak ada bentuk segi empat ke segi tiga ke, tak ada. Okay, so yang ni sebenarnya kita panggil sebagai seragam. Tengok balik, lagi cikgu bagi nota ni kamu baca lah sebab sekarang memang tak ada lah kita nak tengok sesuatu kan. Okay, seragam. Kenapa? Kiri dan kanan tinggi dia lebih kurang sama. So ini bentuk seragam. Okay, dalam exam ini je yang dijawab. Kadang-kadang kalau kata dalam exam ditanya bentuk taburan, benda ni lah sebenarnya. Sebenarnya yang ditanya, bukan yang disuruh kamu kena lukis balik ke, kamu kena buat apa-apa ke tak. Kamu hanya kenal pasti saja bentuk dia. Nampak macam bentuk apa. Okay, itu yang dimaksudkan sebagai bentuk taburan. Okay, B. Acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Macam mana kita nak tengok acara mana yang catatan masa dia lebih luas? Apa maksud lebih luas tu? Dia catat masa yang lebih lama. Kamu boleh tengok melalui bentuk data ni. Okay, bentuk data. Bentuk data, tengok kalau gaya kuat lentang ni sekarang, dia dari sini pergi ke sini. Okay, dari sini pergi ke sini apa? Menunjukkan masa dia. Dari 69.5 pergi ke 104.5. So masa yang diambil tu besar kan? Kemudian kalau gaya kuat bebas dari sini sampai sini sahaja masa yang diambil. 69.5 sampai 89.5. So mana yang ada catatan masa lebih luas? Jawapan dia of course lah gaya kuat lentang. Kenapa? Sebabnya masa yang dicatat, beza masa yang dicatat tu lebih besar berbanding beza masa yang dicatat oleh gaya bebas. Okey? Faham tak? Faham tak kenapa kita pilih yang ni sebagai serakan lebih luas? Sebabnya tengok masa yang diambil tu lebih lama berbanding gaya bebas. Okey, soalan C. Antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Okey, macam yang ni kamu kena gunalah kemahiran ataupun kamu kena gunalah pengetahuan kamu. Kamu biasa tengok tak time Olimpik hari tu kan riuh lah pasal Olimpik, hari-hari lah orang duk tengok sukan Olimpik kat TV tu kan. Kalau acara renang, biasa tengok tak acara renang? Apa yang dicari? Kalau nak pilih pemenang tu, dia nak pilih pemenang tu berdasarkan apa? Paling handsome ke, paling tinggi ke, paling laju ke, ataupun paling style ke, time dia berenang, kita nak tengok paling laju kan. Selalunya kalau perenang ni lebih laju, maksudnya prestasi dia lebih bagus lah. Okay, jadi antara dua ni agak-agak kamu. Mana satu yang menunjukkan prestasi lebih baik? Kuat lentang ataupun gaya bebas? Gaya bebas. Yes. Kenapa gaya bebas? Sebabnya masa yang dicatat lebih pendek berbanding gaya kuat lentang. Okey? Nampak tak? Faham tak? Ini cara kamu jawab soalan tafsiran data daripada histogram dengan poligon kekerapan. Ini baru cikgu tunjuk bentuk histogram lah. Cikgu tak tunjuk lagi bentuk poligon kekerapan. Ya, so dalam exam, bila jawab soalan macam ni, kalau ditanya berikan sebab, kamu kena tulislah apa sebab kamu. Tulis sajalah apa ayat yang apa kamu rasa boleh diterima logik ke apa kan.
Kalau kata ayat kamu tu logik, dia akan bagi markah kat kamu. Kalau kata ayat kamu tu pelik, tak berkaitan dengan gambar, tak dapat markah. Okay, kalau dia tanya soalan yang berikan sebab kenapa kamu jawab macam tu. Okay. Tadi cikgu tunjuk histogram. Sekarang satu lagi contoh. Macam mana kalau kamu ada poligon kekerapan? So, poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Okay, tengok dalam graf ni kawasan A diwakilkan dengan warna merah. Kawasan B diwakilkan dengan warna biru. So, apa yang jadi? Ini harga rumah. Harga rumah yang dijual. Kalau kamu perhatikan 64999.5 ni bermaksud 64,999.5. 64,000. Yang ni 99,000. Ini 134,000. 169,000. 204,000. 239,000, 274, 309, 344, 379. So makin ke belakang ni bermaksud harga rumah makin mahal. Unit rumah ni mewakili berapa rumah yang terjual dalam lingkungan harga tu. So kalau kita tengok dari harga kosong sampai 65,000 macam tu lah kan. Tak ada pun rumah yang terjual. Dan kalau kata dekat kawasan A ni, antara harga ni banyak yang terjual. 18 rumah. Bukan 18 ni ikut, 17 rumah. And then dari harga ni ke harga ni, lagi banyak berbanding tadi. Ada 19 rumah. Dan dia makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh sampai last sekali harga lebih daripada 309,000 ni tak ada pun yang terjual. Okay, itu kawasan A. So kawasan A ni kalau kita tengok harga rumah murah jual banyak, harga rumah mahal jual sikit. Dia terbalik dengan kawasan B. Bentuk dia nampak sama tapi dia terbalik sebenarnya. Kenapa? Tengok kawasan B ni depannya harga rumah murah kan. Tak banyak pun yang terjual. Tapi lagi mahal rumah tu lagi banyak terjual. Okay, sampai last sekali kurang balik. Okay, so dia terbalik. Kawasan A rumah murah yang banyak jual, kawasan B rumah mahal yang banyak dijual. Okey, baru kita tengok soalan. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Soalan A. Soalan A tu. So kita nak tengok kawasan A dulu. Apa bentuk untuk kawasan A? Macam mana nak tengok bentuk kawasan A ni? Satu tinggi, kemudian makin lama makin rendah. Dia tak sama kan kiri kanan. Kalau cikgu bahagi dua kiri kanan tak sama. Satu tinggi, satu rendah. So kalau satu tinggi, satu rendah, rendah bahagian kanan, ini bentuk apa? Ini namanya pencong ke kanan. Kenapa ke kanan bukan ke kiri? Sebabnya tengok rendah bahagian kanan. So A, kamu boleh jawab pencong ke kanan. So ini cara kamu jawab soalan pencong ni. Okay, macam mana pula kawasan B? Kawasan B dia terbalik. So kalau kawasan B terbalik kita nak jawab apa ni bentuk dia? Okey, betul. Pencong ke kiri. Kenapa ke kiri? Sebabnya dia rendah dekat bahagian kiri. So jawab sajalah pencong ke kiri. Simple kan?
Tak ada pun calculation ke apa, tak ada. Kamu kena kenal bentuk dia sahaja. Okey, soalan B. Bandingkan serapan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. So, kalau kita tengok serapan dia bermaksud apa? Macam mana harga yang terjual tu? Ada yang mahal, bukan, untuk kawasan A ni yang murah terjual banyak, yang mahal terjual sikit. Okey. Tapi untuk kawasan B ni yang mahal terjual banyak, yang murah terjual sikit. So dia lebih kurang sama. Cumanya keadaan dia berbeza sahaja. Dia tak ada pun jual sama banyak ke ataupun dia tak ada pun satu yang pencong, satu lagi yang seragam ke, tak ada. Okey, bentuk dia sekarang kamu boleh nampak dia dua-dua pun pencong. So kalau macam ni kamu boleh jawab serakan harga ni lebih kurang sama. Lepas tu kamu ceritalah dekat kawasan A, rumah yang murah terjual banyak. Dekat kawasan B, rumah yang lebih mahal terjual lebih banyak berbanding rumah yang harganya lebih rendah. Okay. Soalan C. Pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okey, sekarang dia tanya mana satu agak-agak kamu luar bandar, mana satu kawasan bandar. Apa tu kawasan bandar, kawasan luar bandar? Bandar tu macam apa? Macam kita ni bandar lah. Kalau kamu pergi belah-belah Kedah, belah-belah kampung, Baling, Sik tu luar bandar lah. Agak-agak kamu lah. Antara kawasan A yang warna merah tu dengan kawasan B warna biru tu, mana satu bandar, mana satu luar bandar. Mana satu kawasan bandar, mana satu kawasan luar bandar. Selalunya lah kan dekat kawasan luar bandar ni macam kawasan kampung. Harga rumah mahal ke murah? Cuba fikir. Kemudian kawasan bandar ni selalunya kawasan bandar ni macam kawasan Georgetown ataupun kamu pergi area KL ke, pergi area Shah Alam ke, pergi Damansara, area-area tu lah. Itu kawasan bandar. Bandar Mahal kan? Okey. So mana satu bandar, mana satu luar bandar agak-agak kamu? Kita mula dengan A lah. A agak-agak kamu kampung ke bandar? Kampung, yes. Kenapa kampung? Sebabnya selalu rumah kat kampung murah. And then selalunya kalau orang yang duduk kampung ni orang yang macam mana? Orang yang mungkin pekerjaan dia pekerjaan kampung je lah. Ataupun jarang lah orang yang kaya-kaya ni nak duduk kat kampung kan. Tapi sebenarnya dok juga. Ramai je orang kaya duduk kampung. Tak boleh juga buat kesimpulan macam tu kan. Tapi untuk kes sekarang ni kita ambil secara general lah. Janganlah pula kamu bantah kata soalan ni salah ni. Saya tengok sekarang orang kampung pun ramai kaya dari orang duduk bandar. Tak lah, ini ikut pengetahuan am. Okay, bukan ikut perasaan kamu nak jawab. Jadi A ni kita boleh kata kawasan A ni ialah kawasan luar bandar. Dia guna istilah luar bandar, kamu pun guna istilah luar bandar. Jangan pergi tulis kampung. Cikgu sebut kampung ni nak bagi mudahkan saja. Bagi kamu faham. Okay, kawasan B, kalau kata tadi luar bandar bermaksud kawasan B ni kawasan bandar. Dalam soalan dia tak kata kenapa, huraikan sebab kenapa anda pilih macam tu.
Kalau dia tak minta, tak payahlah buat karangan. Tak payah, tak mau baca karangan. Tak ada siapa nak baca karangan dalam matematik. Okay, jangan duk cerita pula. Oh, sebabnya harga rumah di bandar murah, harga rumah di bandar mahal, ataupun orang yang tinggal di bandar orang kaya, tak payah cerita benda-benda tu. Okay, tak berkaitan pun sebab dia tak tanya pun dalam soalan. Dia cuma minta kamu tentukan sahaja ikut pendapat kamu. Tapi kena ada pendapat lah. Kalau tak ada pendapat, takat ikut je, tak boleh kau. Kiak pendapat kamu tu ikut pengetahuan yang kamu ada. Okay, so macam ni lah bentuk-bentuk soalan berkaitan dengan bentuk taburan. Clear tak? Ada tak siapa-siapa ada soalan? Ada tak nak tanya apa-apa berkaitan dengan bentuk taburan ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, ini kerja rumah kamu untuk hari ini. Cikgu nak kamu cuba jawab. Latih kendiri 7.1b. Jawab atas kertas je lah. Tak payah salin soalan ke apa. Cikgu nak kamu tulis saja soalan 1. A, dia tanya bentuk kan. Jawab bentuk apa. Kemudian B, dia tanya bandingkan serakan. Jawab. Tak payah salin soalan ke apa. Jawab sahaja. Atas kertas ke dalam buku ke. Kalau kamu nak buat buku, buat dalam buku latihan 1. So 7.1b ni dari buku teks kamu muka surat 206. Okay, jawab soalan 1 dan jawab soalan 2. Sudah siap? Ni old school lah. Sebelum ni cikgu pakai kelas kik. Tapi sebab kelas kik pun tak ramai yang buat asyik-asyik orang yang sama je. Orang yang baca Syazana, Felicia dia buat. Suarni ada yang dia buat, ada yang dia tak buat. Okay, Felicia pun sama sebenarnya. Ada rasanya yang cikgu perasan dia ada yang dia tak jawab lagi. Ada tak? Tak boleh masuk. Nantilah line tak apa nak kuat. Yes. Bukan soalan A and B only. Soalan 1 dan 2 A, B, C. 2 pun sama A, B, C. Dia tak susah pun. Kamu hanya perlu bandingkan. Tak ada calculation ke apa pun. Boleh? Ada tak apa-apa soalan? Ada tak bantahan kata tak mau buat kerja rumah ke apa? Tak ada. Okay, balik ke sekolah. Ingat minggu depan kamu balik ke sekolah. Jangan duduk buat-buat lupa. Jangan duduk buat-buat tak tahu. Bila balik ke sekolah nanti, benda pertama kita akan buat, kita akan lukis graf. Okay, lukis graf. Cikgu dah terang dah kat kamu explain step by step macam mana nak lukis apa kan. Balik sekolah nanti, kamu akan lukis sendiri. Okay, cikgu sediakanlah kertas graf ke ataupun cikgu akan minta kamu beli buku graf ke. Tengok dulu macam mana balik ke sekolah nanti baru kita bincang. So, I think that's all lah for today. Ada soal, kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai. So, itu saja untuk hari ini. Thank you for joining the class. Jumpa lagi next week. Jumpa lagi hari Khamis pada kelas, Jumaat pada lagi kelas. Jangan lupa masuk kelas. Minggu depan jangan lupa datang sekolah kalau giliran kamu. Okay, so itu saja. Bye-bye. Terima kasih.